Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahmatullah, disambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad pada jilid yang keempat. Dalam pengajian kita lepas, kita telah membaca kisah ataupun peristiwa yang berlaku dalam sirah Nabi SAW, iaitu dipanggil Amul Wufud, kedatangan delegasi daripada seluruh kabilah Arab yang ada di sekeliling Nabi SAW. Seperti yang kita sedia maklum bahawa apabila jatuhnya kerajaan dan kalahnya orang musyrikin dalam peperangan Hunain dan umat Islam di Thaqif masuk Islam, maka lepas itu pada tahun ke-9 tu banyak kabilah-kabilah Islam masuk lepas bukaan kota Mekah, lepas perang Hunain. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah menangkan Nabi Muhammad SAW. Ramai yang banyak kabilah menghantar delegasi. Delegasi ini bahasa Arab panggil wafdun, jama' dia wufud. Lalu dipanggil tahun itu dipanggil Amul Wufudi. Amul Wufud itu apa dia? Tahun kedatangan kabilah-kabilah ini. Maka kita baca dah pada kuliah lepas macam mana kabilah Al-Ash'ath Bani Qais, Bani Abdul Qais datang jumpa Nabi SAW dan mereka bertanya kepada Nabi SAW, kan? Nabi kata ahlan wa sahlan li talibin an ghair khazaya wa la nadama. Selamat datang kepada penuntut ilmu, tidak ada kerugian bagi kamu, tidak ada kehinaan dan tidak akan ada penyesalan bagi kamu kerana kamu telah datang daripada negeri yang jauh ini, kan? Lepas itu kata, ya Rasulullah, kami tak dapat datang kepada kamu melainkan pada bulan Rajab ini, ketika orang orang musyrikin di kalangan puak Bani Mudhar, mereka mengagungkan bulan Rajab dan tidak keluar berperang dan merompak pada musim tersebut. Maka ya Rasulullah, pada waktu ini saja kami boleh datang. Ya Rasulullah, ajarkanlah kami perkara yang kami boleh berpegang dengannya, yang kami boleh masuk syurga dengannya, dan kami boleh mengkhabarkan kepada orang yang tak hadir bersama dengan kami. Maka Nabi SAW memuji, dia kata, inna fika khaslatan yuhibbuhum Allah. Maksudnya pada engkau ni wahai Abdul Qais ada dua benda yang sangat baik, dua sifat yang baik yang Allah Ta'ala cinta. Al-hilmu wal-anah, iaitu sifat tenang dan juga tidak tergesa-gesa. Sifat tenang, gentleman dan tidak tergesa-gesa, lemah lembut, tenang dan tidak tergesa-gesa. Lalu Nabi kata, ana amurukum bi arba', aku perintahkan engkau 4 perkara, iaitu syahadatu al-imanu billah, untuk beriman kepada Allah. Lalu dia kata, hal tadru man al-imanu billah, adakah kamu tahu apakah itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah itu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa atu khamsan minal maghnam, dan kamu memberi 1/5 syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Kemudian Nabi tak sebut haji, Nabi kata, dan hendaklah kamu membayar 1/5 daripada harta rampasan perang. Lalu Nabi kata, hafalkannya baik-baik dan khabarkannya kepada orang di belakang kamu, iaitu orang yang tak dapat ikut bersama dengan kamu.
Dan perkampungan mereka itulah yang dikatakan perkampungan pertama yang sembahyang Jumaat selain daripada Quba. Masjid yang sembahyang di Quba itu untuk kampung mereka adalah kampung yang pertama yang didirikan solat Jumaat dekat situ. Antara barakah tempat tersebut. Maka pada bab yang kita akan baca ni, Imam Ibn Qayyim rahimahullah dikeluarkanlah apakah dia fawaid fiqhiyah wa tarbawiyah, iaitu faedah fiqhiyah dan faedah tarbawiyah, faedah tarbiyah kan, yang kita boleh pelajari daripada kisah yang kita baca. Mari kita baca kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dengan terjemahan ini. Pada kisah ini terdapat kandungan fiqhi bahawa iman kepada Allah adalah keseluruhan dari sifat-sifat yang disebutkan pada hadis di atas, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Apa maksud dia? Kita dengar sebelum ni kan hadis Nabi kata, adakah aku perintahkan engkau untuk beriman kepada Allah? Okey. Beriman kepada Allah tu maksudnya apa? Nabi kata, iaitu syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, zakat, puasa dan memberi 1/5 daripada harta rampasan perang. Kan? Nampak tak? Syahadah la ilaha illallah, iaitu iman kepada Allah menuntut kita untuk bersyahadah. Iman dalam hati. Kemudian dia mesti syahadah, dia kena ucapkan dengan lisan. Kemudian salat, dia kena lakukan perbuatan. Kemudian puasa, dia kena melakukan perbuatan. Kemudian bayar zakat, dia kena keluarkan harta. Kemudian bagian 1/5 daripada harta rampasan perang, kena pergi berperang dan kena bagi harta dan kena serahkan harta rampasan perang itu kepada pemimpin. Nampak tak? Maksudnya apa? Maksudnya iman difahami oleh Nabi SAW bukan hanya maksudnya apa dalam hati. Iman itu, hadis ini menjadi hujah bagi ahlu sunnah mengatakan bahawa iman itu adalah qaulun wa fi'lun, kata-kata dan perbuatan. Nampak tak? Kat sini. Iman itu ialah kata-kata dan perbuatan. Nampak ni? Iman ialah perkataan ataupun perbuatan. Nampak ni? Jadi iman tu jadi daripada perkataan perbuatan. Ustaz, tak disebut pula dalam ni hati. Sebab di sisi ahli sunnah, perkataan ini dia merujuk pada dua perkataan. Ada dua perkataan kat sini. Okey, iaitu perkataan apa dia? Perkataan hati. Kan? Perkataan satu perkataan hati. Itu hati kat sini. Satu lagi kita kata lisan. Jadi perkataan hati, perkataan lisan. Perbuatan pula, kan? Perbuatan pula ada dua jenis perbuatan. Satu perbuatan hati. Satu lagi perbuatan anggota badan. Nampak tak? Nampak tak Ustaz? Ana tulis sini. Perkataan tu ialah perkataan hati. Berarti macam hati sekarang kita berbicara lah hati kita. Saya nak belajar, saya nak istighfar, saya nak taubat, saya nak ni. Itu cakap hati. Kan kita kata, kata hati kita. Kata, Yunus, jangan buat maksiat. Abu Asma, jangan buat maksiat. Hati kita berkata-kata. Itu ucapan hati. Ucapan lisan ma'ruf lah. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Baca surah, baca Al-Quran, bercakap, mengajak kepada kebaikan. Nah, jadi semua ni adalah iman. Dan ataupun perbuatan anggota badan. Anggota badan biasalah kita tawaf, sa'i, salat, zakat, puasa, haji. Ini semua perbuatan anggota badan. Dan juga perbuatan hati. Perbuatan hati macam mana? Sabar. Sabar kita bercakap, kita katalah hati kita sabar tak. Sabar tu kita tahan. Redha.
takut pada Allah Ta'ala, cinta kepada Allah Ta'ala, harap kepada Allah Ta'ala, redha pada Allah Ta'ala. Nampak itu perbuatan hati dan perbuatan. Jadi bila kita tengok sini, akhirnya 3 juga. Hati yang pertama, lisan, dan juga perbuatan anggota badan. Yang ni hati. Yang ni kita satu jugalah. Nampak tak? Jadi akhirnya kembali kepada 3. Hati, lisan dan anggota badan. Inilah bagi sama. Inilah yang difahami oleh para sahabat Nabi SAW dan ulama tabi'in serta ulama-ulama tabi'in semuanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Mansur. Apa kata Imam Syafi'i? Dia kata tidak akan sempurna iman itu melainkan dengan qaul dan amal. Dan seluruh ulama-ulama Islam semua kata macam tu. Iman itu mesti ada hati, mesti ada dilaksanakan dengan hati, iaitu beriman dengan hati, beriman dengan lisan dan beriman anggota badan. Ini ahli sunnah. Ini berbeza dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah kata at-tasdiq. Al-Asy'ariyah dia kata iman itu hanyalah at-tasdiq, membenarkan dalam hati. Perbuatan anggota badan itu hanya dalil dia. Tak semestinya. Jadi tak semestinya orang itu bila dia tak beramal, kita tak boleh kata dia tidak beriman. Dia boleh saja beriman tapi dia tidak beramal. Itu natijah daripada orang yang kata iman itu hanyalah at-tasdiq, membenarkan. Dan ini bukan qaul ahli sunnah wal jamaah. Kan apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran bila Allah Ta'ala menyebut orang yang menukar kiblatnya, kan? Bila para sahabat semua diperintahkan untuk tukar kiblat, maka adalah sebahagian daripada orang musyrikin, sebahagian daripada orang musyrikin dan juga orang Yahudi lah, orang Yahudi dan munafik. Dia kutuk Nabi SAW. Dia kata apalah pergi tukar kiblat ni, kan? Habis tu kalau orang dulu semayang kiblat menghadap ke Baitul Maqdis, tak ada pahala lah. Lalu Allah Ta'ala mempertahankan. Kan Allah Ta'ala kata, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mempersiakan iman kamu. Iman kamu itu merujuk pada siapa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mempersiakan salat kamu. Allah Ta'ala tidak akan mempersiakan salat kamu. Allah Ta'ala menamakan salat itu dengan iman. Maksudnya salat itu iman. Dalam hadis lain Nabi kata at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan ila akhir ayat. Nabi kata hadis. Nabi kata alhamdulillahi tamla'ul mizan. Nabi kata at-tuhur syatrul iman. Tuhur, bersuci itu ialah sebahagian daripada iman. Dan bersuci itu pula kata para ulama ada 2 maksud. Satu, bersuci maksudnya bersuci wudu. Dan iman itu adalah salat. Maksudnya wudu adalah separuh daripada salat. Maksudnya kalau tak wudu tak sah salat. Ada ulama tafsirkan hadis itu macam tu. Insyaallah hadis begitu. Jadi barakallahu fikum. Jadi hadis ini lagi jelas. Nabi kata apakah kamu tahu apakah itu iman kepada Allah? Iman itu ialah mengucap salat, zakat, puasa, bagi 1/5 harta rampasan perang. Maksudnya kena pergi berjihad tak? Kena pergi berjihad. Dan dalam berjihad kena bagi 1/5 harta rampasan perang. 4/5 lagi dibagi pada adik mereka boleh ambil. Dalam Islam yang membezakan kita ahli sunnah, membezakan kita umat Nabi Muhammad dengan selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu umat Nabi Muhammad diberi harta rampasan perang. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, Nabi itu uhillat li al-ghanaim walam tuhil qabli. Dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan tidak dihalalkan untuk orang-orang sebelumku. Maksudnya apa? Maksudnya ialah barakallahu fiikum, inilah dia pendapat ahli sunnah. Jadi janganlah tuan-tuan terpedaya yang kata iman itu hanya dalam hati, luaran itu bukan iman. Kita tengok apa kesan buruknya daripada akidah macam ni. Dia kata orang tu boleh je orang yang baik,
orang yang jahat tapi hatinya beriman, sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Barakallahu fikum. Okey, mari kita seterusnya pula. Kandungan lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memasukkan haji pada amalan ini. Kalau kita masih ingat hadis tu, Nabi kata apa? Kamu tahu tak iman itu apa? Iman itu ialah mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, zakat, puasa. Kemudian Nabi kata memberi 1/5 harta rampasan perang. Nabi tak sebut haji. Kenapa Nabi tak sebut haji? Imam Ibn Qayyim sebut kandungan lainnya bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memasukkan haji pada amalan-amalan ini walaupun kedatangan mereka pada tahun ke-9. Maksudnya apa dia? Maksudnya haji telah diwajibkan tahun ke-9. Okey, inilah satu argumentasi bahawa haji belumlah diwajibkan saat itu, namun diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah. Seandainya ibadat haji telah diwajibkan, tentulah beliau SAW memasukkannya dalam iman, sebagaimana beliau SAW memasukkan puasa, salat dan zakat. Hadis ini, kisah ni, Imam menguatkan pendapat sebahagian ulama yang kata haji tu tak wajib tahun ke-9. Habis tu ada Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar pergi haji dengan Umrah, Nabi hanya izinkan untuk mereka buat haji, tapi belum wajib lagi untuk buat haji. Pada tahun ke-10, masa tahun Nabi, setahun sebelum Nabi wafat, barulah haji diwajibkan. Namun pendapat ini sebagian ulama bantah jugalah. Dia kata tak, haji dah wajib tahun ke-9, cuma Nabi tak pergi tahun ke-9 sebab apa? Nabi tak pergi tahun ke-9 sebab masih lagi ada berhala, ada masalah, ada darurat di situ. Nabi tak nak nanti kalau Nabi tawaf juga keliling ada berhala, nanti orang kata sekarang Muhammad telah meredai perbuatan berhala tersebut. Yang kedua, masa tu masih lagi ada orang musyrikin yang pergi haji tahun ke-9 tu. Maka Nabi SAW juga tak nak berlakunya pencampuran antara orang Islam dan bukan Islam dalam beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Ada orang nak sembah berhala, ada orang nak tauhidkan Allah, bercampur dalam satu tempat ibadat. Jadi Nabi tak suka benda tersebut. Nabi nak tunggu tahun depan, bila Nabi dah umumkan bahawa tahun depan orang musyrikin tak boleh pergi haji lagi dah. Tak boleh pergi haji bogil, dan hanya akan masuk syurga orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Habis tu Ustaz, kalau dah dia telah diwajibkan pada tahun ke-9, tentulah beliau telah masukkannya dalam iman. Maka jawab kita adalah pertama, Nabi SAW tidak menyebut kepada mereka haji kerana mereka tak wajib lagi untuk haji ketika itu, kerana mereka tidak ada istita'ah. Mereka itu dalam peperangan. Itu sebahagian ulama jawab. Ada sebahagiannya menjawab bahawa Nabi mulakan dengan yang penting dulu, yang semua orang wajib buat dulu. Salat, zakat, puasa. Okay. Ada pun orang yang zakat ni bila orang ada mampu je boleh buat. Nabi tak masukkan. Jadi macam itulah. Barakallahu fikum. Jadi seandainya kita kata ibadah haji diwajibkan, dan seterusnya, kita boleh juga berhujah bahawa mereka datang dalam bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Maknanya tahun lagi 6 bulan. Lagi 6 bulan sebelum haji diwajibkan. Okey. Barakallahu fiik. Jadi ada banyaklah kemungkinan yang lain. Yang ni pendapat Al-Imam Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad dia kata tak, kena ambil pada hari tersebut juga. Okey. Barakallahu fikum. Kemudian dah selesai masalah tu, masalah hadis ni. Kenapa Nabi tak sebut haji? Ada dua pendapat. Satu yang kata sebab haji tak wajib lagi. Ada yang kata haji dah wajib tapi Nabi tak suruh.
Sebenarnya kata Nabi bukan tak wajib atas Nabi SAW haji masa tu. Barakallahu fiik, ini masuk dalam iman. Kandungan berikutnya, tidak makruh jika mengatakan Ramadan untuk menunjukkan sebuah bulan Ramadan. Berbeza dengan ulama yang memakruhkannya dan mengatakannya tidak boleh mengatakan selain mengatakan bulan Ramadan. Okey. Ada yang kata tak boleh panggil Ramadan, dia kena panggil Syahrul Ramadan. Tak boleh panggil Ramadan, kena panggil Syahrul Ramadan. Adakah pendapat ini benar? Wallahu alam, yang sahihnya tak wajib. Sebab Nabi kata, "Faqad ja'akum Ramadan." Datang kepada kamu Ramadan, Syahrul Mubarak. Bulan yang diberkati. Nampak tak, Nabi tak kata, Nabi sebut telah datang kepada kamu Ramadan. Nabi tak kata bulan Ramadan. Kan? Jadi dalil bahawa boleh. Boleh sebut Ramadan, boleh sebut macam tu. Dalam As-Sahihain disebutkan bahawa siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mencegah Ramadan, maka akan diampuni segala dosa yang kan, man sama Ramadana. Dalam hadis tu disebut siapa berpuasa Ramadan. Jadi salah ni, siapa yang berpuasa Ramadan. Nabi tak kata berpuasa bulan Ramadan. Ini terjemahan, ini salah. Siapa yang berpuasa pada Ramadan. Nabi tak kata man sama syahr Ramadan. Ini puasa Ramadan. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kandungan berikutnya, kewajipan mengeluarkan 1/5 daripada harta rampasan perang, dan ini adalah sebahagian daripada iman. Menunjukkan bahawa ini dipanggil harta ghanimah. Ghanimah ni kita bagi khumus. Khumus ni 1/5 untuk Rasulullah dan juga untuk umat Islam. Maka Nabi SAW kata dalam syariat Islam, iaitu harta rampasan perang 1/5 je kena bagi pemerintah. Kalau dia ambil 1/5 tu juga, dia telah melakukan ghulul. Dan baki 4/5 tu dia ambil masa bila? Dia ambil lepas dia dah bahagikan, dia dah bagi kepada pemerintah dulu. Bukannya dia dah katakan harta rampasan perang ni 1,000, dia ambil, dia bagi 200, 800 simpan. Tak, salah tu. Dia kena kumpul dulu. Kalau Rasulullah ambil 1/5, dan baki tu baru dibahagi-bahagikan. Kalau dia ambil dulu, maka dia telah melakukan satu perbuatan yang dipanggil al-ghulul, iaitu merahsiakan harta rampasan perang daripada pemerintah. Nabi kata dalam hadis sahih, ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti ma ghalla yawm al-qiyamah. Tidak layak bagi Nabi SAW untuk melakukan ghulul. Maka sesungguhnya siapa yang melakukan ghulul, maka dia tidak akan dapat tuntut langsung di akhirat kelak kedudukan. Okey, jadi faham masalah tu. Jadi 1/5 tu bukannya dia bagi, dia bagikan, tak, dia kumpul, pemerintah ambil 1/5, baik tu bagi-bagikan. Ada tu berlaku dalam hadis sahih Muslim tu kan, ada orang ni, dia ni pembantu Rasulullah SAW, dia ni angkat barang letak kat kedai Nabi. Satu hari dia terkena anak panah sesat. Sampai dia duk kata dia kata, ada orang kata, oh mati syahid. Maka kata Nabi SAW tidak, bahkan di dalam neraka, fi khib'atin ghallaha. Maka daripada satu kain yang dia telah gulul. Para sahabat tengok betul ke ni, maka dia pun cek, rupanya betul, confirm. Bila berlakunya peristiwa tersebut, ada sebahagian sahabat takut sangat tu sampai tali kasut yang mereka terambil, mereka letak. Bila letak satu tali kasut, Nabi kata syirakum min nar. Itu satu tali dari neraka. Seorang lagi keluar 2 pula. Itu syirakani minan nar. Itu 2 tali dari neraka. Sebab sebahagian sahabat tak tahu bahawa itu adalah ghulul, tu salah. Baik. Kandungan berikutnya, larangan meragikan minuman. Ini kita sebut dah itu kan. Nabi kata ana anhaakum an arba'. Aku larang 4. Iaitu al-hantam wad-duba' wan-naqir wan-nuqayyir wal-muzaffat. Jadi sebetulnya larangan meragikan minuman. Menyimpan minuman yang menyebabkan dia akan jadi arak.
dari berjana-berjana. Namun apakah pengharamannya masih berkelanjutan atau telah mansuh? Ini kita bincang. Terdapat dua pendapat. Keduanya adalah riwayat dari Ahmad. Sebagian besar ulama berpendapat bahawa hal tersebut dah mansuh. Khalas. Dengan hadis Buraidah bin Hasib, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di mana hadis berkata, dahulu aku la kuntu qad nahaitukum anhu. Dulu aku telah larang kamu daripada benda tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lakukanlah selama kalian tidak, yang kalian sukai, selagi mana minumannya tidak memabukkan. Lagi minum tak. Jadi kita faham ahli sunnah ni, Nabi SAW dah sahabat dah tahu kan. Ada yang kata dah mansuh, benda ni mansuh, tak ada lagi dah. Sebab apa? Sebab bekas tu para sahabat dah tahu cara nak guna dia dah. Ada pun ulama berpendapat bahawa hadis-hadis larangan masih berlaku dan tidak mansuh. Mereka mengatakan bahawa hadis-hadis tersebut sampai mencapai darjat mutawatir dalam jumlah dan banyaknya dalam periwayatannya. Setelah hadis yang membolehkan adalah hadis fard dan tidak setara dengan hadis mutawatir. Dan hikmah masalah tersebut adalah bahawa larangan mempergunakan perjalanan tersebut adalah kaedah termasuk kaedah sadduz zara'i, menutup celah yang mengantarkan kepada kemudaratan, kerana minuman tersebut akan cepat berubah menjadi memabukkan pada perjalanan tersebut. Maksudnya, kenapa Nabi larang simpan air buah dalam tu? Sebab dia ada kemungkinan dia akan berubah menjadi arak, dia lebih cepat jadi arak. Maka Nabi SAW larang. Dan apatah lagi masa tu para sahabat ni, mereka tu baru masuk Islam, mereka ni tak kuat lagi keimanan untuk nak elakkan benda tersebut. Ini kasi ada faedah yang besar. Pertama sekali apa dia? Yang bila kita tahu orang tu tak kuat untuk yang ni, lagi kita halang terus. Bukannya kita tahu dia ni susah nak berhenti, kita bagi dia sikit-sikit lagi. Ini kaedah yang salah. Yang orang nak berhenti merokok, patutnya macam mana berhenti terus. Bukannya kita bagi sebatang. Sebenarnya itu akan men-triggerkan dia untuk perkara buruk tersebut. Okey. Jadi sadduz zara'i ini, bagi kaedah sadduz zara'i itu menutup jalan-jalan kerosakan ini antara daripada sunnah Nabi SAW. Tetapi kalau benda tak ada masalah, maka dia minumlah, jangan kamu halang pula. Kadang kita pula nak halang anak kita nak minum, dia minum air oren, nak minum air pun tak payah, tak boleh, tak elok. Ini tak elok. Jangan minum air, jangan minum air pap, jangan minum apa. Allahu Akbar. Akhirnya semua tak boleh minum. Okay. Benda yang mendaratkan kesihatan ni, minum air tak boleh, tak elok air manis. Jadi kalau dia kata saya sekali dia nak juga air pelik, belikanlah. Okey. Barakallahu fikum. Jadi kat sini alasan dia kata ialah hadis mutawatir. Hadis yang kata boleh pakai tu dia mutawatir. Dan hadis yang suruh tu tak mencapai, yang kata tak boleh taklim, boleh apa dia? Boleh guna suka hati, tak, jangan tu. Okey. Kerana jadi Rasulullah, jadi jangan halang. Yang harus yang kalau dia mudarat, mari kita halanglah anak-anak kita. Bila harus tak payah halang. Semua anak macam Nobel kadang-kadang Nobel tak Nobel maksiat, tapi dia halang. Anak kita nak main bola tak kasih. Anak kita nak tu tak kasih. Okay? Ada yang mengatakan bahawa larangan tersebut kerana kerasannya berjana-berjana tersebut dan minuman akan menjadi memabukkan jika berada dalamnya. Akan tidak dapat diketahui kapan minuman tersebut memabukkan. Maksudnya dia tak tahu berapa lama. Jadi mazir. Berbeza dengan berjana lain yang dicat dengan maksudnya dia akan di apa? Dicat dengan simen semuanya. Kerana minuman kapan dia memanas pada berjana tersebut dan dia akan memabukkan, maka berjana tersebut akan terbelah hingga dapat diketahui bahawa minuman tersebut telah memabukkan. Dasar sebab ini, maka meragikan minuman di dalam berjana batu atau tenaga utama untuk diharamkan. Namun menurut ulasan yang pertama tidak diharamkan. Sifat memabukkannya tidak dengan segera muncul pada berjana tersebut, sebagaimana cepatnya sifat tersebut muncul pada 4 berjana yang disebutkan dalam hadis. Habis itu dia kata apa bezanya simpan dalam berjana tembikar dan seumpama dengannya? Sebab dia boleh berubah juga jadi arak. Dia kata beza. Pertama, kamu
ada nakir, kamu beli pokok tu, kamu buat, kemudian kamu tahu kamu buat, jadi kamu tahu dan kamu buat juga. Beza. Dan dia lebih cepat. Dan dia tak tahu bila air tu kalau simpan dalam bekas tu akan berubah. Kalau dalam bekas ni kita tahu 2 bulan, sebulan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berdasarkan kedua sebab tersebut, larangan tersebut tetap masuk dalam kaedah sadduz zari'ah, sebenarnya halnya larangan ziarah kubur pada awalnya sebagai sadduz zari'ah dari amalan kesyirikan. Sudah ajaran tauhid telah menetap dalam hati mereka dan telah kuat tertanam dalam diri mereka, maka beliau SAW mengizinkan untuk ziarah ke kubur tanpa mengatakan perbuatan keji dan kotor. Kan dulu Nabi larang pergi ziarah kubur. So, sebab sahabat tak kuat iman lagi, takut nanti jadi pemujaan kubur. Okay. Akhirnya bila kubur Nabi SAW dah kuat, dah macam bila dah kuat lah, kan, bila iman ahli-ahli orang-orang sahabat Nabi dah kuat, maka Nabi izinkan pergi ke kubur. Okay. Alhamdulillah. Demikian jugalah dikatakan terhadap peragian minuman pada bejana-bejana ini, bahawa Rasulullah memisahkan mereka dari minuman yang memabukkan dan bejananya, sebagaimana sadduz zari'ah, sadduz zari'ah tutup jalan-jalan kerosakan kepada yang memabukkan, kerana saat itu baru saja diharamkan atas mereka khamar, tak kala pengharaman tersebut telah menetap dalam hati mereka dan hati mereka telah tenang dengan pengharaman tersebut. Rasulullah membolehkan bagi semua bejana tersebut. Orang sudah tahu, hanya saja mereka tidak diperbolehkan meminum minuman yang memabukkan. Inilah kandungan fiqh dan hikmah dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tuan-tuan, saya nak habis awal kelas saya ini sebab saya ada pesan yang tak dielakkan. Walaupun setengah jam, saya ada faedah juga dalam perbincangan ini. Wallahu ta'ala alim bisawab. Saya mohon maaf kepada pihak penganjur dan taklim terpaksa menghabiskan awal kerana urusan yang tak dapat dielakkan. Wallahu alam. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.